Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama meneruskan lagi pelajaran Jinayat Darjah 6 dalam tajuk cara menghadapi pencerobohan. Okey, baik. Cara menghadapi pencerobohan. Apakah cara-cara kita nak menghadapi orang yang menceroboh dalam kawasan kita? Okey. Yang pertama, sekiranya pencerobohan terdiri daripada orang yang tidak perlu dilindungi darahnya. Sekiranya pencerobohan pencerobohan terdiri dari orang yang tidak perlu dilindungi darahnya seperti kafir. Seperti orang kafir, maka pihak yang kena ceroboh boleh terus membunuhnya. Jadi orang yang kena ceroboh tu, kena ceroboh tu dia boleh membunuh orang yang menceroboh tempatnya. Sekiranya orang tu tidak perlu dilindungi, maksudnya orang tu orang kafir masuk tempat kita, dia ceroboh tempat kita, maka pihak yang kena ceroboh boleh terus membunuhnya. Sebab apa? Sebab dia tu orang kafir lah, dan kita kena pertahankan kita punya tempat dan kita boleh terus membunuhnya. Yang seterusnya, cara menghadapi pencerobohan. Yang kedua, sekiranya pencerobohan terdiri daripada orang yang perlu dilindungi darahnya, seperti orang Islam, Muslim. Darah orang Muslim kita kena lindungi. Okey, dia macam mana? Orang dicerobohi perlu memberi nasihat dahulu. Dia kena beri nasihat kepada penceroboh. Maksudnya dia tak boleh terus bunuh, tapi dia kena beri nasihat dahulu. Okey, baik. Tetapi jika penceroboh tidak mahu mendengar nasihat, dia dah beri nasihat tapi penceroboh tidak mahu mendengar nasihat dia, maka pihak yang dicerobohi harus membunuhnya. Lepas dia ceroboh tempat kita, lepas tu kita nasihat benda ni tak boleh buat, salah, tapi dia tak nak dengar kita punya nasihat kita, dia lawan pula kita, nasihat kita tak nak dengar, maka pihak yang dicerobohi, orang yang kena ceroboh tu harus membunuhnya. Hukum harus, tak wajib. Jadi yang orang kafir tadi wajib kita bunuh. Kita tak boleh bagi nasihat orang kafir. Macam tu. Lain dengan yang kedua tu, Muslim, kita nak bagi nasihat dahulu. Kita tak boleh bunuh dia terus. Okey, baik. Yang seterusnya, tindakan. Tindakan berperingkat perlu diambil. Seterusnya, cara yang ketiga, tadi 1, 2, 3 ni cara yang ketiga. Cara kita nak menghadapi pencerobohan tu, yang ketiga, tindakan perlu diambil. Berperingkat perlu diambil, tindakan lah. Kita kena buat apa, kita punya tindakan kita. Yang pertama, haram. Haram dipukul sekiranya penceroboh mendengar kata-kata dan rayuan. Maksudnya kita tak boleh, kita buat tindakan tu, berperingkat tu, kita tak boleh pukul penceroboh tu sekiranya dia dengar dengan kata nasihat kita. Kita tak boleh pukul dia lah. Kita tak boleh pukul dia. Yang kedua, cara yang kedua, haram dipukul dengan camati. Camti. Camati ni macam panggil apa? Yang panjang tu, dia macam tali tu kan. Kita kena pukul dia. Kita pukul dia ni tu haram. Sekiranya dapat diatasi dengan pukul tangan. Jadi kita bagi nasihat tindakan berperingkat ni yang kedua, kan?
kita bagi nasihat dengan tangan boleh, ataupun kita pukul dengan tangan boleh. Kita tidak perlu menggunakan cemati tu. Tak boleh guna cemati, tapi kita kena pukul dengan tangan kalau kita boleh pukul dengan tangan. Tapi kalau kita tak boleh pukul dengan tangan, kita guna cemati. Yang seterusnya, haram dipukul dengan tongkat sekiranya dapat diatasi dengan cemati. Cemati kan. Haram kita pukul dengan tongkat sekiranya dapat diatasi dengan cemati. Cemati tu yang benda tu lah, yang panjang tu, dia macam tali tu, ekor macam kita tengok cerita apa dalam orang putih punya cerita tu, yang panjang kan, dia buat macam tali tu. Kita haram dipukul dengan tongkat. Maksudnya kita tak boleh pukul dengan tongkat sekiranya dapat diatasi dengan cemati itulah. Yang seterusnya, haram dibunuh. Haram dibunuh sekiranya dapat diatasi dengan mencederakan atau potong anggota. Tindakan yang keempat, dan haram dibunuh. Kita tak boleh bunuh dia sekiranya dapat atasi dengan mencederakan atau kita potong tangan ataupun kita potong anggota dia. Haram kita bunuh kan. Berperingkat lah. Kalau dah tak boleh semua tu, baru kita boleh hukum dia bunuh kan. Kiranya kita boleh cederakan ataupun kita potong anggota penceroboh tu, kalau kita nembat dululah, kita tak boleh bunuh dia lagi. Kiranya tak dapat lagi nak cederakan dia, baru kita boleh bunuh dia. Okey, baik. Ni bunyi-bunyi keterangan dia. Sekiranya tindakan berperingkat, yang Ustaz bagi tahu yang 4 tu, tindakan berperingkat ni tidak berkesan. Dia tidak berkesan lagi, maka pencerobohan ataupun maka penceroboh hendaklah dibunuh. Sekiranya orang panggil apa? Tindakan berperingkat ni kan, kita guna cemati ataupun kita guna tongkat pun dah tak boleh dah, maka penceroboh hendaklah dibunuh. Orang yang ceroboh tempat kita tu, kita kena bunuh dia. Okey, pelakunya tidak dikenakan kisos. Sekiranya kita bunuh dia tu, pelaku tu tidak dikenakan kisos. Kita sekiranya kita tu dah berperingkat, kita bagi dah tindakan berperingkat kita tu, kita pukul dengan cemati pun dah tak boleh, ataupun kita pukul dengan tongkat pun dah tak boleh, ataupun kita nak cederakan anggota dia pun tak boleh, maka penceroboh hendaklah dibunuh. Dah sekali kena bunuhlah. Lepas tu, dan pelakunya yang kalau kita bunuh orang yang ceroboh tempat kita tu, kita tidak dikenakan kisos dan tidak juga dikenakan diat. Dia ceroboh tempat kita dah buat macam-macam dah, kita bagi nasihat tak dengar kan. Lepas tu kita bunuh, tidak dikenakan kisos dan tidak dikenakan diat. Sekiranya tindakan secara berperingkat. Okey, yang kedua, sekiranya tindakan berperingkat boleh dilakukan tetapi orang yang diceroboh membunuhnya. Tengok dia punya keterangan. Tadi kita tak berkesan. Kan? Tidak kita buat tindakan yang 4 yang macam saya cakap tadi, kan? Pukul dengan tongkat. Lepas tu kita bagi nasihat, atau tak kesan, kita boleh bunuh dia. Okey, ini yang kedua, sekiranya tindakan secara berperingkat boleh dilakukan tetapi orang diceroboh membunuhnya. Kita bagi nasihat, dia dengar. Lepas tu kita kata benda ni tak boleh buat, dia dengar, tapi kita tetap bunuh dia. Kenapa? Wajib dikenakan kisos. Kita kena kisos lah. Kerana ketika itu dia melakukan satu tindakan yang melampaui dan perlu bertanggungjawab atas perbuatannya. Jadi sekiranya penjenayah tu ataupun orang yang masuk ceroboh tempat kita tu, kita bagi nasihat, dia dengar, kita tak boleh bunuh dia lagi. Sekiranya kita bunuh dia, kita dikenakan tindakan lah, kita kenakan kisos. Okey, baik. Sebab apa? Sebab perbuatan kita tu dah melampau. Orang tu dengar nasihat kita, kita bunuh juga. Itu tindakan kita yang melampau lah. Okey, baik. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita akan sambung lagi pelajaran jenayah kita ni di video yang akan datang. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.